Saya percaya ramai lagi wanita yang hebat di luar sana, yang lagi besar dugaannya. Jadi mereka boleh lalui situasi yang sama macam saya dan lebih hebat. Kenapa saya tidak? Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat kepada anda semua penonton TV3. Terima kasih kerana menonton WHI TV3 dan hari ini 5 November. Anda bersama saya Hawa dan juga Fahrin. Baik, sebagaimana kami setia menemani anda jam 12.30 hari ini, kami juga mengharapkan anda terus bersama kami sepanjang 1 jam ini kerana topik yang menarik kita akan bincangkan sebentar sahaja lagi. Tidak kira di mana-mana anda berada, teruskan bersama dengan kami. Baik, Hawa, seperti biasa, apa kata kita mengemas kini ataupun memberitahu kepada para penonton tentang update COVID-19 di negara kita. Setakat semalam, jumlah kesnya ialah sebanyak 5,713 kes dengan jumlah kematian sebanyak 64. Tetapi ini satu perkara yang cukup gembira sekali yang ingin saya kongsikan. Silakan, tentang kadar vaksinasi di Malaysia. Kalau golongan dewasa yang sudah pun lengkap vaksinasi sebanyak 95.8%, Fahrin. Ramai sikit lagi. Okey, tetapi ada juga yang kita harus berikan perhatian tentang peranan kita semua untuk melindungi golongan komorbid. Jadi ketahui gejala COVID-19 agar rawatan awal dapat dilakukan. Seperti mana yang saksikan, sekiranya ada batuk yang berpanjangan, kesuan yang bertambah teruk, muntah, cerit-berit, kesukaran bernafas, nafas laju, kurang makan dan minum, bibir atau jari menjadi kebiruan, kurang buang air kecil, demam yang berpanjangan, ini adalah tanda-tanda yang perlu kita berikan perhatian dan bukan sahaja diri kita tetapi orang lain juga harus berikan perhatian kepada mereka yang mungkin bergejala. Betul, mana tahu ada ibu bapa kan yang kongsikan ada simptom-simptom yang dikongsikan sebentar tadi, cepat-cepat dapatkan rawatan kepada di klinik yang berdekatan. Baiklah, sekarang ni Fahrin, kita pun setiap hari di Lembah Kelang ni hujan saja kan. Kalau tak pagi, petang pula hujan lebatnya. Dan untuk penonton semua di luar si pentas juga hujan lebat. Sekarang pun tengah hujan. Jadi sememangnya tengah musim tengkujuh. Jadi kita nak berkongsikan mengenai monsun timur laut ini. Kalau anda lihat betul-betul, ianya akan bermula pada 3 November 2021 sehingga Mac 2022. Satu tempoh yang agak panjang, Hawa. Betul. Untuk bulan November sehingga bulan Januari dijangka hujan lebat berlaku di Kelantan, Pahang, Terengganu dan Johor. Dan ini terutamanya kepada kawasan yang berkedudukan rendah, kawasan yang kerap banjir. Ini antara kerisauannya lah. Dan pada bulan Januari hingga Februari pula, hujan lebat pula dijangka berlaku di Sabah dan Sarawak ke Borneo pula. Dan bercerita mengenai banjir juga bukan saja di merata-rata tempat seperti yang kita kongsikan tadi. Tidak kurang juga ada satu kisah yang berlaku di Alor Star, di mana satu pengorbanan yang dilakukan oleh Puan P. Devika yang mengorbankan Deepavali demi Puan Supiah. Pada asalnya Puan Devika ni dah merancang untuk menyambut Deepavali bersama anaknya di Kuala Lumpur. Tetapi membatalkan niatnya kerana majikannya Puan Supiah menghadapi masalah ketika banjir. Itulah dia. Sudah ada perancangan kan nak balik ke Kuala Lumpur, tiba-tiba dapat panggilan daripada majikannya Puan Supiah dan hanya mendengar jeritan sahaja daripada majikannya. Terus Puan Devika rasa tak sedap hati dan bagi tahu anaknya tak dapat pulang ke Kuala Lumpur. Dan apabila pulang ke rumah majikannya, terkejut kerana banjir, air naik sehingga paras 0.3 meter. Dan seperti mana yang anda saksikan, sebenarnya Puan P. Devika ni adalah penjaga kepada Puan Supiah tadi yang telah pun menjaga beliau selama 4 tahun. Jadi bayangkanlah kalau apa yang dilakukan oleh Puan P. Devika tadi sebenarnya, kalau kita kata Deepavali itu seperti pesta cahaya, apa yang dilakukan oleh Puan P. Devika seperti cahaya yang menyinari hidup orang lain. Itulah Fahrin, sebab sebelum ni mungkin tak dapat nak beraya bersama anaknya
ke sebab tak boleh nak rentas negeri kan. Ya. Tapi ini ada satu pula cabaran, tapi inilah satu kisah yang cukup memberi inspirasi sekali. Semoga dipermudahkan urusan Puan Dafika dan juga Puan Supiah. Baik, apa kata untuk terus menceriakan hari ini, kita saksikan TikTok pilihan untuk anda. Ada mana nampak kita? Oh, tak nampak kita. Nampak kita. Tak nampak kita. Kita nampak awak mana tadi awak? Aku tak reti nak awak tak salah nak. Aku tak reti. Sebelum ke sama je. Boleh lah tapi taklah reti. Gelap. Adik, siap kakak. Majuk dah kakak. Dengan mama lah, jom. Tak dipanggil kereta. Kereta yang tak dipanggil kereta. Ada kereta. Kereta lah. Kereta api, kereta lembu. Tapi ada kereta jugalah. Tapi tak dipanggil kereta. Tak tahu. Kalau dia nampak dia orang, nampak dia tak main. Itu kereta, dia tak cakap. Bukan warna biru ke, warna merah ke. Apa? Taksi. Ini taksi. Orang tak bilang itu kereta. Taksi. Wartawan kami Syifa untuk kompilasi TikTok pilihan yang membuat kita semua tersenyum. Baik, Hawa, hari Jumaat adalah hari hikayat perkahwinan. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada hari ini, Hawa? Hari ini kita nak bincangkan tentang rezeki rumah tangga. Kita nak dapatkan fokus daripada anda semua hari ini. Tak kisahlah yang dah berkahwin ke belum, sama-sama kita pelajari. Sebenarnya bila kita berkahwin ni kan macam-macam rezekinya. Wah, Hawa cakap macam dia dah kahwin kan? Tapi betul, Hawa. InsyaAllah dalam perkahwinan ni, rumah tangga ini pelbagai rezekinya. Tetapi jangan tersilap, ada kala dilanda ujian dan dugaan, itu juga mungkin merupakan rezeki untuk anda. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Perkahwinan merupakan salah satu bentuk rezeki. Namun, percayakah anda dengan rezeki selepas berkahwin? Perspektif rezeki bagi setiap individu itu berbeza kerana ia bukan hanya diukur dengan harta kekayaan dan juga wang ringgit. Dikurniakan pasangan sempurna, ibu dan keluarga mentua yang baik, anak yang soleh dan solehah merupakan rezeki dalam rumah tangga yang diimpikan oleh setiap pasangan. Walau bagaimanapun, tidak semua perkahwinan indah tanpa ujian. Ujian adalah salah satu bentuk rezeki jika ianya dilihat dari perspektif yang positif. Ada sesetengah pasangan tidak dikurniakan zuriat namun bahagia bersama, dan ada juga yang diuji dengan masalah kewangan namun memilih untuk tetap setia bersama pasangannya. Justeru kita sebagai individu perlu sentiasa berdamai dengan takdir kerana lembaran rezeki itu luas. Jangan membandingkan rezeki yang kita miliki dengan orang lain kerana rezeki, ajal maut dan jodoh itu sudah pun tertulis olehnya. Baik, itu dia rezeki rumah tangga, topik yang kita bincangkan pada hari ini. Sungguhnya rezeki itu datang dalam pelbagai bentuk dan juga cara. Tapi kita juga ingin mengalu-alukan dan mengajak semua untuk bersama kami di Facebook Live kami dan juga follow Instagram kami WHI TV3. Baik, Hawa, kita ada perkongsian di
Facebook yang mungkin kita akan kongsikan. Kalau kita tengok antaranya, awal-awal lagi dah ada pengungsian ni. Terima kasih kita ucapkan kepada Syasha. Masya Allah, teringat masa mula-mula kahwin, dalam poket masing-masing tinggal RM10. Nak jimat sampai hujung bulan, sampai sanggup saya dan pasangan ikat perut. Lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, rezeki datang walaupun sedikit. Saya dan pasangan tak pernah merungut. Alhamdulillah, hampir 20 tahun rumah tangga kami bina, syukur, bahagia. Alhamdulillah. Itu yang kalau orang putih kata, thick and thin. Kalau kita cakap susah senang kita bersama lah. Mula-mula Kenapa? kahwin RM10 tahu, bayangkan. Itulah dia. Tapi bahagia 20 tahun dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita terus perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita ada tetamu di studio. Kita bersama dengan Cik Saiful Bahari, seorang penuntut motivasi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Cik Saiful. Alhamdulillah, terima kasih saudara Fahrin dan juga Hawa. Setelah lama kita tidak bersama-sama. Betul, itulah dia. Ini norma baru ya. Dan kita ada lagi seorang tetamu yang cukup hebat sekali. Macam-macam kita nak belajar daripada beliau. Kita juga bersama dengan Ifah Razia. Rahmat Talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat yang barakah. Salam Alhamdulillah. Jumaat. Ifah kat rumah pun cantik ni. Ada apa-apa majlis ke apa ni? Ke untuk wanita hari ini ni? Itulah dia. Ya, hari ini saya bercantik khusus untuk wanita hari ini sahaja. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Kita terus saja ke topik kita tentang rezeki rumah tangga ni. Mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Saiful sendirilah. Kalau kita tengok. Pertama sekali, saya saja nak bergurau dengan Cik Saiful. Cik Saiful macam mana? Lepas kahwin murah rezekinya ke berbanding zaman bujang? Alhamdulillah, syukur. Nak cerita lebih kan nanti Hawa kecil hati. Lebih kurang macam itulah. Hawa belum kahwin lagi. Tak apa. Tak apa Cik Saiful. Rezeki rumah tangga ni apa dia? Okey, terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada saudara Fahrin dan juga Hawa, sahabat. So, dan juga kepada semua penonton-penonton wanita hari ini. Alhamdulillah, syukur. Dan topik kita pada ini yang disediakan oleh penerbit cukup cantik tentang topik rezeki rumah tangga. So, bila kita sebut tentang rezeki ni, Fahrin dan Hawa, dia sebenarnya dia membawa maksud dalam kitab tafsir Al-Syahrawi. Dia mengatakan bahawa rezeki ni sesuatu benda yang memberi manfaat, kebaikan kepada seseorang insan ataupun kepada individu tersebut. Jadi bila takrif tu dia memberi manfaat, maka segala kebaikan ataupun segala benda bentuk yang kita dapat yang menggembirakan kita, itulah rezeki. So ramai orang kadang-kadang disalah anggap bahawa tafsir rezeki ni bila mana pasangan tersebut mendapat wang ringgit yang banyak, rumah yang besar kan, suami yang besar. Suami yang besar. Tak. Sebab itu kita kena faham. Kita kena faham dasarnya iaitu apa dia? Dasarnya setiap makhluk yang berjalan, yang berada di atas muka bumi ini telah pun ditentukan oleh Tuhan tentang rezekinya. So itu kita kena faham dulu hukum alam. So maksudnya di sini untuk penonton-penonton wanita hari ini mungkin kita ditakdirkan oleh Tuhan untuk tidak duduk dalam mahligai yang besar sebagai contoh. Ramai orang mentafsirkan bahawa mahligai yang besar itu merupakan rezeki. Rezeki yang kata rezeki yang hebat, rezeki yang mewah dan sebagainya. Tetapi harus diingat, walaupun kita tidak duduk di dalam mahligai yang besar, tetapi Tuhan memberikan kita rezeki untuk apa? Untuk dapat duduk makan bersama-sama dengan satu keluarga. Itu juga rezeki. Kadang bukan apa tahu, kita sebagai manusia, kita ni menilai dan melihat rezeki itu kepada apa yang kita nampak. Betul. Apa yang kita dapat lihat sebenarnya. Betul. Itulah dia. Sebab rezeki ni sebenarnya bukan kewangan, harta benda saja kan. Dan Betul. banyak lagi benda-benda lain. Oleh itu kita nak tanyalah kepada Ifah kan. Setelah mendirikan rumah tangga, apa sebenarnya yang tanpa Ifah sedar, itulah rezeki setelah berkahwin, Ifah? Selain daripada suami yang handsome. Saya percaya, saya suka soalan tu. Saya Silakan. percaya rezeki yang datang tu bukan milik saya seorang lah. Kan, rezeki yang datang tu milik keluarga, milik suami, anak-anak, semua datang sekali. Semuanya ada datang dengan doa sekali. Sebab bila kita doa, banyakkan doa pun satu rezeki juga. Bila doa kita termakbul, apa yang kita nak dalam hidup kita ni, macam saya nak suami yang baik, yang boleh jaga saya. Allah datangkan rezeki, dapat suami yang baik. Kan, saya nak anak, saya tak ada anak. Allah bagi saya seorang zuriat rezeki. Kan? Masa mula-mula kahwin kami susah. Kami sangat susah. Duit tak ada. Tadi orang ada penonton dekat Facebook kata RM10 kan? Ya. Itu RM10 tu kira ada juga duit. Macam saya pernah tak ada duit. Tak ada duit poket langsung bersama suami. Siap pinjam. Pinjam dengan kawan, pinjam dengan mak.
nak beli susu anak, satu ketika kami pernah rasa fasa-fasa kesusahan yang begitu. Tapi dalam masa yang sama saya berusaha, saya cakap dengan diri saya, sampai bila saya nak minta bantuan orang? Lama-lama orang benci kita kan. Jadi saya perlu usaha, saya perlu buat sesuatu dalam hidup saya supaya datangnya rezeki itu dengan usaha saya. Itulah Ifa, mungkin ada kalanya ada dalam kalangan mereka kan belum pilih untuk mendirikan rumah tangga, nak pastikan kewangan ataupun duit sendiri cukup dulu, stabil dulu baru nak kahwin. Pendapat Ifa bagaimana? Sekejap, tapi sebenarnya saya rasa Hawa ni tak tanya bagi pihak dia ni. Bagi pihak Awak yang belum berumah tangga kan. Jadi Ifa tolong sampaikan pada Hawa, silakan. Tak baik tak? Macam kita sebelum kahwin kita kenalah ada simpanan apa semua tak. Tapi benda ni kadang-kadang Allah tu dah bagi ujian pada kita. Ibaratnya ujian itu merupakan satu rezeki juga. Mungkin saya ada duit ketika itu, tapi mungkin datang satu musibah yang Allah nak uji saya bersama suami ni. Kau tahan tak? Kau boleh hidup tak dengan dia? Kan? Kau bersabar tak dengan ujian aku? Sebab aku nak naikkan darjat kau ni. Kau kena lalui ujian aku ni. Jadi saya tak apa, saya reda juga apa ujian Allah bagi kat saya tu dengan tak ada show, dengan tak ada duit kan, dengan kereta pun kena tarik ketika tu susah. Memang tak, rumah sewa pun tak dapat nak bayar ketika tu susah. Tak apa, saya berniaga. Saya jual kuih tart, saya buat kek lapis macam-macam supaya walaupun saya tak ada show ketika tu, ada rezeki yang Allah bagi dari sudut yang lain. Saya percaya Allah tidak kejam. Ya, betul. Allah nak tengok kita sabar ke tak dengan ujian yang bagi. Kita reda ke tak? Itu yang paling penting. Kalau kita reda, maknanya insya-Allah ada rezeki yang Allah bagi ganjaran yang lain pada kita. Okey, baik Cik Saiful. Kalau tidak kesinambungan daripada apa yang Ifa katakan dan kemudian mungkin kerisauan yang Hawa katakan tadi, betul. Luahan orang bujang. Kan. Bila kita kata perkahwinan tu, orang kata jodoh itu adalah juga rezeki. Betul. Tapi tak seperti orang yang belum berumah tangga dan mereka yang dah berumah tangga berkongsikan kisah-kisah seperti tadi, membuatkan mereka yang bujang ni rasa macam betul ke kahwin ni rezeki? Macam-macam ujian ada, dugaan ada dalam perkahwinan. Jadi macam mana mereka nak melihat rezeki rumah tangga dalam ujian dan dugaan tu? So macam-macam versi kita dengar. So, satu soalan yang bagus daripada saudara Fahrin ya. Baik, saya nak bagi tahu bahawa saya bawa hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahawa Nabi kata apa? Nabi SAW berkata bahawa ada 3 golongan yang Allah janji untuk bantu dia. Jangan risau. Confirm. Okay. Nabi cakap. Yang pertama iaitu orang yang mujahid fi sabilillah. Nombor 2 adalah orang yang hamba. Dia nak memerdekakan diri dia. Pasti ada rezeki yang Tuhan akan tolong dia dekat situ. Nombor 3. Ini awak kena dengar baik-baik. Orang yang ada niat untuk berkahwin. Orang yang ada niat untuk berkahwin ataupun mendirikan rumah tangga, pasti ada rezeki buat dia yang Tuhan janjikan untuk kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. So baik, saya nak katakan dekat sini contoh apa ni ya. Bila dia bujang, katakan Hawa memiliki gaji 20,000. Contoh. Amin. Tu pokok, tak termasuk sponsor lagi semua. Jadi 20,000 dia duduk dalam satu rumah. Okey. Katakanlah dia berkahwin. So suami dia tadi tu ada rezeki yang Allah bagi, dia rezeki mungkin lebih sikitlah 21,000. Okey. Jadi bila berkahwin, 2 orang duduk di bawah satu bumbung, maka totalnya berapa? 41,000. Betul. Dan kalaulah mereka diberikan rezeki oleh Tuhan untuk dapat seorang anak pula, dan ingat setiap manusia yang dilahirkan tersebut telah ditentukan rezekinya, pasti ada rezeki buatnya. Maka bertambah tak rezeki tadi? Bertambah. So maksudnya ubah cara kita berfikir ataupun cara kita melihat sesuatu perkara tersebut. Jangan bersangka buruk dengan Tuhan. Bab kata Kak Ifa tadi, kita tidak boleh bersangka buruk dengan Tuhan tentang soal rezeki. Jangan risau. Sebenarnya berbalik kepada penerimaan kita. Betul. Kan, dan apa yang kita percaya. Selagi kita percaya rezeki Allah tu ada, dipermudahkanlah. Kan? Sebelum kita sambung perbincangan kita bersama dengan Cik Saiful dan juga Ifa Raziah, kita nak kongsikan kepada anda satu kisah yang sepatutnya menjadi inspirasi buat kita semua tentang ujian yang dihadapi oleh seorang wanita ini apabila suami dia menghidapi strok. Sama-sama kita saksikan. Dianugerahkan pasangan yang baik dan sanggup mendampingi di saat suka dan duka merupakan satu rezeki yang tidak ternilai harganya. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Perkahwinan bukanlah satu fasa percubaan
ataupun pasrah dalam menyerahkan kehidupan kepada takdir. Ikatan perkahwinan sebenar penuh dengan onak dan ranjaunya. Justeru tiada perkahwinan yang tidak diuji. Tidak terkecuali bahtera yang dibina oleh Nurul Syazwani Adnan, 27 tahun, bersama suaminya Syahrul Liza Muhammad Hamidi. Syahrul disahkan mengalami strok selepas terjatuh di tandas pejabatnya pada tanggal 3 Ogos lalu. Keadaan suami yang tidak lagi berupaya seperti dahulu menjadikan Syazwani seorang wanita yang cekal dalam menggalas tugas tanggungjawab sebagai tulang belakang bagi keluarga kecil mereka. Di perasaan saya time tu memang saya terkejut dan sedih lah, sebab benda tu jadi secara tiba-tiba yang dia tak menunjukkan apa-apa simptom. So benda tu memang sangat terkejut, bukan untuk saya je, memang satu family terkejut sebab sebelum tu memang dia sihat. Apa yang membuatkan saya setia merawat dan menjaga suami, kasih sayang sebagai seorang isteri dan ibu bapa kepada anak-anak. Yang kedua adalah tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai seorang isteri untuk jaga suami walaupun dalam keadaan dia susah ataupun senang. Percaya bahawa Allah tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuan. Syazwani menerima ujian ini sebagai rezeki yang telah tertulis buatnya di Lauh Mahfuz. Berdamai dengan takdirnya, dia reda dan kuat dalam menghadapi dugaan yang dilaluinya kini. Saya percaya ramai lagi wanita yang hebat di luar sana yang lagi besar dugaannya, jadi mereka boleh lalui situasi yang sama macam saya dan lebih hebat. Kenapa saya tidak? Jadi saya kena kuat untuk anak-anak dan keluarga saya. Kasih sayang yang tidak berbelah bahagi kepada suami dan anak-anak menjadi sumber kekuatan buat dirinya terus kuat dalam menerima dugaan ini. Akur dengan ketentuan dan rezeki yang dikurniakan Ilahi, doanya agar Syahrul dapat pulih seperti sedia kala satu hari nanti. Dan ikatan kasih sayang yang dibina atas nama cinta ini akan kekal hingga ke syurga. Apabila kita melihat kisah seperti ini, ternyata sebagai seorang hamba Allah, siapakah kita sebenarnya untuk mempersoalkan tentang apakah itu rezeki dan hak Allah untuk menguji dan menduga kita? Betul. Sebenarnya. Dan masing-masing ada dugaan masing-masing kan yang tak dipertontonkan ataupun dikongsikan kepada orang ramai. Tapi kita nak tanya kepada Ifah sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri, sepanjang perkahwinan ni apa sebenarnya antara dugaan yang terbesar sekali tapi bila berjaya mengharunginya itu mendatangkan rezeki yang banyak sekali kepada perkahwinan Ifah? Dugaan yang paling terbesar sekali saya ni macam mana nak cakap macam-macam sebenarnya saya ni kan. Semua saya rasa benda tu dugaan yang besar dalam hidup saya. Tetapi macam ni, kita jangan mengeluh. Kita jangan mengeluh dengan suami, kita jangan mengeluh kalau tak dapat sesuatu. Kita kena rasa mengawal emosi, amarah kita. Jangan rasa kurang sabar, kita kena banyak bersabar dan banyak berdoa. Itu kekuatan saya sebab suami saya sentiasa bersama saya. Walaupun dia nampak saya rasa down, menangis, dialah orang yang pertama yang akan bimbing saya, akan tarik saya, akan sedarkan saya, come on mama, you kuat. I tahu you boleh hadap benda ni semua. I percaya you boleh lawan dengan semua ujian ini. Apa yang orang cakap tentang you, apa yang orang fitnah tu tak apa, you boleh hadapi semua ni. InsyaAllah Allah tu tidak kejam. Allah tu sentiasa mendengar doa kita. Yang paling penting. Dan kita sentiasa doa, ingat pada Allah. Apa pun kita buat kerana Allah.
InsyaAllah Allah akan pemudahkan segala apa kesusahan kita ni. Itu yang saya percaya. Dan kalau kita lihat, kita harap urusan pasangan tadi juga dipermudahkan dan juga pada wanita-wanita di luar sana yang menghadapi ujian dan dugaan yang sama dalam rumah tangga mereka. Baik, Cik Saiful, kita merujuk juga kepada kisah tadi kan. Jadi apa yang mungkin Cik Saiful boleh ulas tentang iktibar yang boleh diambil tentang rezeki rumah tangga daripada kisah tadi? Okey, terima kasih. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton tadi, sebenarnya mendapat pasangan yang sejati ataupun pasangan yang sanggup berkorban untuk diri kita, itu juga merupakan rezeki. So berapa nilai rezeki tersebut, bila dapat pasangan yang sebegitu, pasti tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Subhanallah. So apa yang kita dapat belajar daripada perkara tadi, normal, biasanya, kebiasaannya, seorang isteri diuji apabila suami dalam kesusahan, sama ada dia setia ataupun tidak. Seorang suami diuji dengan wang ringgit yang banyak apabila dia memilikinya terhadap kesetiaan dia. So dua ujian yang berbeza di antara pasangan suami dan isteri ini. Farin, So maksudnya dekat sini untuk pendengar ataupun penonton wanita hari ini, untuk kita buka pemikiran kita, tolong please cara kita memandang ataupun cara kita melihat ujian tersebut yang paling utama. Sama ada kita merasakan ujian tersebut satu benda yang sangat membebankan kita sehingga kita tak boleh nak survive, sehingga kita down, bak kata Kak Ifah tadi, itu merupakan satu benda yang seharusnya setiap individu yang berada di luar sana untuk mengubah persepsi, cara dia berfikir, cara dia melihat tentang ujian dan dugaan tersebut. Dan suka untuk saya mengingatkan untuk diri saya, Farin, dan Hawa, selagi mana kita tidak bersyukur dengan ujian yang Tuhan berikan kepada diri kita, selagi itulah masalah itu tidak akan selesai. Cantik. Sebab bila tak bersyukur banding diri kita dengan orang lain, itulah lagi susah ya, Cik Saiful. Betul. So therefore peringatan ini saya sampaikan kepada kalian. Bila mana seseorang itu mula bersyukur dengan ujian tersebut, dia dapat satu ujian, syukur. Paling kurang ujian ini menguatkan lagi hubungan aku suami isteri. Paling kurang dengan ujian ini mematangkan pemikiran kami bila kami dah berumah tangga dan sebagainya. So bila mana seseorang itu bersyukur je, maka Tuhan akan buka pintu penyelesaian dan tambah nikmat tersebut. InsyaAllah. Okey. Bila kita cakap tentang rezeki rumah tangga juga, seperti mana yang kita dah bincangkan pada awal ni, kita juga tak terlepas daripada mengatakan tentang rezeki anak pada awal tadi, dan juga rezeki mertua. Kan, rezeki mertua. Jadi mungkin Ifah sendiri boleh juga berkongsikan kisah pengalaman, kabarnya juga menjaga mertua dan sebagainya. Jadi apa yang boleh dikatakan tentang rezeki mertua ni pula dalam rumah tangga? Doa restu mertua ni sangat penting. Bukan doa mak bapak kita aja kan. Saya mak bapak dah tak ada, anak yatim piatu. So saya ada sekarang ni cuma ibu mertua dia yang tinggal. Itu pun mak mertua tak berapa sihat, dan kami menjaga, sepakatlah adik-beradik yang lain berdua ikut turn lah, masing-masing jaga. Dan saya memang rezeki ibu mertua ni, kita jangan lokek kepada mak mertua kita. Jangan lokek. Nombor satu, apa pun saya dapat dalam tangan saya, saya tak perlu tanya mak saya, mak perfume ada tak? Bedak ada tak? Lipstick ada? Saya akan beli siap-siap untuk dia. Sebab mak mentua saya pun dia suka cantik juga macam menantu dia juga. Jadi saya, apa yang saya suka, mak mentua saya suka kan. Macam saya beli hadiah untuk dia, saya bagi duit. Saya sentiasa mengingatkan suami saya, anak dia. Okey, bagi duit kat mak, ubat-ubat mak, apa semua jangan lupa. Nanti saya tak nak, nanti kita nak cari redha dengan mak kita kan, kita jaga, kita nak cari pahala dengan menjaga ibu kita. Kita nak mencari syurga menjaga ibu kita. Jadi kat situlah tanggungjawab kita selagi ibu kita hidup, tolonglah jaga dia. Jangan abaikan dia. Saya selalu ingatkan suami saya, pergi tengok. Kadang-kadang saya ni tak sempat nak menjenguk mak mentua saya kan. Tetapi suami saya pergi telefon mak, cakap dengan mak setiap hari apa semua, dan saya pun selalu dengan mak mentua saya. Ni mak mentua saya tengah tengok ni kat TV ni. Bangga dia tengok menantu dia. Itulah dia. Sayang kita ni pada ibu mentua kita, kita kena lebihkan ibu kita. Saya cakap pada suami saya, you kena lebihkan ibu you daripada I. Betul. Ibu you dulu, baru I. Tak apa. Betul. Itu cakap.
Ini contoh yang baik sekali kan. Dan Encik Saiful, dugaan orang berbeza-beza dan ada yang mungkin nak rezeki anak tapi bila dapat anak-anak yang kurang sihat pula. Dan bagaimana kita nak lihat dugaan-dugaan yang ada dalam perkahwinan ni sebagai ada hikmahnya, itulah rezekinya sebab kita tahu bukan mudah. Betul, terima kasih. Orang kata mata yang memandang tak seperti bahu yang memikul. Betul. So, terima kasih. Soalan yang bagus daripada Hawa. Saya nak tambah sikit je apa Silakan. yang Ifah katakan tadi. Kak Ifah katakan tadi. Sebenarnya untuk semua penonton wanita hari ini, kalian yang Tuhan bagi dia ujian macam yang Hawa katakan tadi, contoh, menjaga orang tua ataupun menjaga ibu ataupun ibu mertua lah. Okay. Orang kata mertua kiriman Tuhan. Oh. Sebenarnya sedarilah bahawa pada ketika itu Tuhan sedang mendorongkan satu rezeki yang cukup besar untuk kalian. Sebab prinsipnya sebelum seseorang itu mendapat rezeki yang besar, yang banyak, Tuhan akan kirimkan terlebih dahulu ujian. So dapat ujian, lulus ujian, insya-Allah baru dia akan memperoleh rezeki tersebut. So soalan Hawa tadi, ada kalanya kita mengimpikan untuk mendapat anak yang comel, anak yang sihat dan sebagainya. Tetapi Tuhan bagi kita dengan satu ujian yang mana kita dapat bukan anak yang tak berapa nak sihat, senendang dan sebagainya. Tetapi sedarilah bahawa setiap saat, setiap detik yang kita korbankan waktu kita untuk menjaga dia, pahalanya, ganjarannya lebih besar daripada ibu bapa yang biasa-biasa. So dekat situ Tuhan tu tidak zalim dan prinsipnya Tuhan selalu memberikan sesuatu ujian berdasarkan kemampuan hamba-hambanya. So saya ingat selepas ini tolonglah kita memandang luaskan tentang konsep rezeki rumah tangga tersebut. Tolonglah janganlah ada dalam persepsi dalam kepala masing-masing duit, harta rumah yang besar, banyak, rumah kereta besar, besar. kereta besar. Hanya itu sahaja. Baik, kita nak tanya pada Ifah Razia lah di penghujung perbincangan kita ini, mungkin boleh berkongsikan pesanan akhir daripada seorang wanita kepada wanita di luar sana tentang bagaimana melihat rezeki rumah tangga bukanlah setakat materialistik sahaja. Silakan Ifah. Okey, pesanan saya nombor satu, kita jangan kedekut. Jangan kedekut ataupun lokek dengan pasangan kita, dengan mak mentua kita, dengan adik-beradik kita, dengan anak-anak. Jangan. Kalau kita berkira dengan suami dan anak-anak, takut miskin kalau terlalu banyak kita nak belanja, kan nak beli tu, nak beli ni, tak ada. InsyaAllah takkan miskin kalau kita tidak lokek, tak kedekut dengan adik-beradik, takkan miskin. Percayalah. Kerana apa yang kita berikan secara ikhlas, kita bantu keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, ibu mentua kita, Allah akan bagi berlipat kali ganda. Percayalah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit daripada Encik Saiful kan tentang rezeki dan rumah tangga ni. Okay. Segala kesimpulan di penghujung rancangan ni rasa macam sekejap berbenar dah. Itu kan kita ada kat studio ni. Okey, selalunya manusia ni dia tidak sengsara dengan ujian dan dugaan. Dia tak sengsara dengan ujian dan dugaan, tetapi yang menyebabkan dia sengsara dengan ujian dan dugaan tu adalah disebabkan persepsi dia, pandangan dia, tafsir dia terhadap ujian dan dugaan tersebut. Maka kita kena bijak di dalam menafsirkan ujian yang telah disusun, yang telah diberikan rezeki oleh Tuhan kepada diri kita. Ingat, ujian itu merupakan satu hadiah yang Tuhan berikan kepada diri kita. Maka syukuri, terbukalah jalan penyelesaiannya, maka akan mendapat lebih banyak manfaat daripada ujian tersebut. Tak adil kita syukur bila menerima rezeki dan kita memberontak bila kita diuji. Betul. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Saiful dan juga Ifah Razia kerana bersama dengan kita pada hari ini. Topik kita rezeki rumah tangga, dan semoga kita semua dipanjangkan rezeki dalam rumah tangga dan kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kepada penonton wanita hari ini, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Wanita Hari Ini. Setelah seminggu bekerja kan, mesti mahukan tenaga lagi untuk pergi melancong pada hujung minggu ni kan. Oleh itu, pada segmen tajaan DWHI hari ini, kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic dan juga Healthcare. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hawa? Sihat, Alhamdulillah. Dato', apa produk-produk yang dibawakan oleh V Asia hari ini? Okay, terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton wanita hari ini. Biasa Hawa ya, banyak sektor ekonomi dah dibuka, pelancongan pun kata orang tu makin meriah ya. Kita setiap hari kita keluar makan di restoran-restoran ya. Saya kira ya, ini adalah antara tabiat yang kita semua suka, makan-makan ya. Jangan lupa
jaga pemakanan dia, diet yang seimbang sangat penting. Sebab apa, bentuk badan ni kadang-kadang kita perhatikan makin melebar dan sebagainya. Seiring peningkatan usia juga berlaku perubahan hormon Hawa. Kita tengok dengan kata orang tu gaya hidup kita yang kurang sihat tabiat pemakanan yang tak berapa sihat makan makanan bergoreng, makan makanan manis bubble tea. Saya kira perkara ini amat membimbangkan. Sebab apa, boleh menjejaskan kesihatan. Kemudiannya bukan saja bentuk fizikal tak menawan tetapi bila kita ada masalah obesiti ni, macam-macam perkara boleh berlaku, antaranya masalah kesihatan Saya kira pemakanan seimbang sangat penting. Jangan lupa dapatkan serat yang mencukupi, dan kalau kita makan berlebihan Hawa pastikan kita juga detox Apa yang kita makan dengan apa yang kita keluar kena seimbang. Barulah kata orang tu mudah untuk kita dapatkan bentuk dan juga berat badan yang lebih ideal. Saya kira kalau kita perhatikan ramai antara kita yang ada masalah susah nak berfashion disebabkan oleh kata orang tu bentuk fizikal yang kurang menawan tabiat pemakanan yang anda lihat dekat TV satu hari makan bermacam-macam hidangan seolah-olah tiada hari esok. Kadang-kadang Hawa kita perhatikan jadi jangan lupa dapatkan apple stalks ataupun orange stalks biasa ni, yang mana saya kira sangat membantu formulasi diet yang sangat sihat, dapat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal sebab apa, pengambilan apple stalks dan juga orange stalks ni sangat-sangat bagus sebab apa, lepas kita makan berat, kita minum apple stalks ataupun orange stalks ni, kita akan lawas 4 hingga 8 jam, kita akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam. Dan kalau kita tengok visual kat kaca TV disebabkan oleh tabiat pemakanan kita makan macam-macam, susah nak bergaya, susah nak berfashion, nak pilih baju susah, kadang-kadang terpaksa pakai baju yang besar ataupun baju warna gelap Hawa Jadi solusinya setiap mana lihat dekat TV, orange stalks ni saya sangat cadangkan untuk berat badan melebihi 70 kg, apple stalks untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Dan dengan setiap pembelian anda akan mendapat shaker ni secara percuma dan paling penting anda tak perlu risau bila anda amalkan secara teratur, anda dapat lihat perbezaan lebih mudah nak berfashion Hawa. Dan satu yang saya suka nak kongsikan dengan penonton hari ni rasa apple stalks dan orange stalks bukan seperti fiber-fiber lain, yang mana ini adalah formulasi larut, sangat-sangat sedap mudah untuk anda amalkan. Dan kalau anda dah bancur, anda nak minum sikit-sikit pun boleh sebab apa, ianya tak kembang kadang-kadang fiber kalau kita biar lama dia akan kembang. Dan apple stalks ni harga dia RM32 untuk berat badan kurang daripada 70 kg, dan kalau anda berat badan lebih daripada 70 kg dapatkan orange stalks. Dan saya sendiri Hawa mengamalkan peminuman orange stalks ni setiap kali waktu malam sebelum saya tidur saya akan minum. Sebab apa, bila saya bangun pagi esok tu automatik jam 6.30 tak payah set alarm subuh dah Hawa, secara langsungnya Hawa saya akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan, dan waktu inilah juga kita akan bangun subuh Dan saya cadangkan sangat-sangat anda amalkan apple stalks ataupun orange stalks ni Hawa, rasa sangat sedap, mudah untuk diamalkan Dan setiap kotak ni ada 10 sachet, anda masukkan je dalam beg anda. Setiap kali lepas makan berat anda minum. Dan kalau anda amalkan satu hari sekali pun dah cukup Hawa. Saya kira formulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar diet yang sangat sihat ni anda kena amalkan. Rasai kelainan soal pengambilan, dan anda boleh dapat di Jombai ataupun di Shopee dan Lazada untuk potongan diskaun yang sangat istimewa. Dan saya juga faham Hawa kadang-kadang ramai antara kita juga dah amalkan dah buat IF, dah buat intermittent fasting, keto diet, Atkins diet, tetapi susah untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal. Jadi apple stalks dan juga orange stalks ni salah satu booster saya kira makanan tambahan yang anda kena dapatkan rasa kelainan yang mana membantu melancarkan proses diet yang lebih sihat dan juga seimbang. Dan seterusnya Hawa, saya juga bawakan ni Cococut saya faham kadang-kadang kita ni kerap makan, kerap rasa lapar. Jadi Cococut ni adalah formulasi oat beta glucan yang mana dapat membantu mengurangkan rasa lapar sebagai meal replacement. Anda boleh amalkan waktu pagi ataupun waktu petang, kadang-kadang kita rasa lapar, nak elak makan berat, anda boleh minum Cococut ni. Sebab apa, dalam Cococut ni ada 20 sachet, 10 pack serbuk koko dan juga 10 pack serbuk oat 30 gram. Anda campur kedua-dua sachet ni jadi 50 gram. Kacau guna air suam, dah macam bubur dah, macam pekat yang mana oat ni sangat pekat. Anda minum, anda akan rasa lebih kenyang yang mana saya sangat suka amalkan kalau saya rasa lapar untuk elak kita kudak-kudak, makan bukan-bukan. Anda boleh minum Cococut ni, formulasi yang sangat-sangat bagus tanpa bahan terlarang, tak menyebabkan anda rasa berdebar, tak ada pening, tak ada semual. Bila makan Cococut ni saja akan rasa kenyang, bertenaga. Harga Cococut ni RM38, dapat lagi percuma shaker. Dan saya cadangkan anda basuh 200 ml air, sama ada menggunakan air suam ataupun air sejuk, terus minum dan insyaAllah anda akan rasa lebih kenyang. Harga Cococut ni RM38, mampu milik. Dan yang terakhir Hawa, saya bawakan body corset V Asia. Ini adalah produk yang sangat limited yang mana tak banyak kita keluarkan. Body corset ni ada double strap yang mana dapat membantu anda untuk mendapatkan pinggang yang menawan, membantu anda lebih mudah nak berfashion.
bila pakai ni rasa selesa sebab apa ianya menyerap peluh, tidak menyekat pernafasan dan harga body corset double strap ni hanyalah RM59 sahaja ya, mampu milik. Untuk potongan diskaun boleh buat beli di jombai.my yang mana stok sangat limited. Saya kira kualiti yang sangat bagus, anda boleh cuba ya. Bagi anda yang mana nak kurangkan selulit, tekahan, nak kurangkan perut boncit ya, boleh dapatkan body corset double strap di ASEAN ni harga RM59 saja. Ingat ya, kalau abang-abang atau kakak-kakak yang ada masalah perut boncit, perut menggelembir, lembik dan sebagainya, jangan lupa dapatkan body corset double strap di ASEAN ni harga RM59 saja. Dan secara ringkasnya Hawa ya. Ya Datuk. Untuk dapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal, jangan lupa kalau berat badan kurang 70 kg dapatkan Apple Talk, lebih 70 kg boleh minum Orange Talk. Dan sebagai pengganti makanan ataupun meal replacement, jangan lupa dapatkan Coco Cut ya, yang mana Coco Cut ni ada satu kajian di Australia, University of Newcastle. Pengambilan Coco Cut oat beta glucan ni dapat membantu merangsang hormon supaya kita tak rasa lapar ya Hawa ya. Yang mana dapat rasa lebih kenyang. Dan pembelian melebihi RM100, anda akan mendapat tote bag secara percuma di jombai.my Hawa. Terima kasih. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan BACI baru beli sebab apa? BACI adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi hari ini, boleh hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Ulang balik, 1-800-88-3990. Diskaun istimewa di Shopee, Lazada dan juga di jombai.my. Terima kasih Hawa dan jumpa lagi. Terima kasih Dato' Azril Muhammad Razi atas perkongsian produk-produk daripada V-Asiam. Baiklah, kami di WHI ingin berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kita kembali di Wanita Hari Ini. Okey, saya nak tanya kepada semua penonton Wanita Hari Ini dan juga Hawa. Okey, seronok tak kalau kita tengah duduk kat rumah kan, bersantai, berehat, tiba-tiba ada orang datang bagi kita hadiah, Hawa? Mestilah seronok. Kenapa tak seronok pula? Kerana itulah dia kejutan istimewa untuk anda daripada kru Jom Ronda. Jadi dapatkan beg Jom Ronda berisi pelbagai barangan eksklusif, istimewa dan percuma untuk anda. Nantikan kru Jom Ronda di rumah anda untuk keriangan seisi keluarga. Ikuti Facebook dan Instagram Jom Heboh Official untuk info lanjut tentang Jom Ronda. Jom Ronda menyokong immuniti, pertubuhan dan perkembangan kanak-kanak, dikuasakan oleh Scotts Gamis dengan DHA, kini dengan pelbagai jenis gamis yang menarik. Wah, best Farid duduk di rumah saja dah dapat hadiah macam-macam. Jadi inilah dia satu kejutan terbaru, iaitu skuad Jom Ronda. Baik, esok hari Sabtu kita akan kembali dengan topik yang lebih santai dan memberi inspirasi kepada anda di WHI Extra. Jadi esok Hawa kita akan kongsikan kepada anda ilham seramik. Dan kalau nak anda tahu juga tentang betapa istimewanya seramik ini ada satu kisah viral yang kami ingin kongsikan, iaitu beliau meninggalkan kerja buat labu sayung sebab nak cuba bidang lain. Jadi anaknya terkejut dengan perusahaan bapanya sekarang tak menang tangan siapkan order. Jadi saya pasti sebenarnya ilham yang beliau dapatkan, ilham yang beliau cari, bakat yang dicuba yang tidak disangka-sangka oleh keluarganya sendiri, akhirnya memberikan sesuatu yang luar biasa. Mungkin juga menjana pendapatan untuk beliau. Ini dia kisahnya. Betul, itulah hebatnya media sosial kan. Kerana ini antara perusahaan bapanya juga. Dan bila lihat hasilnya dikongsikan di TikTok mendapat sambutan. Benar. Rupa-rupanya generasi zaman sekarang pun suka labu sayung ni, Farid. Jadi kisah ini cukup menarik dan ini juga antara kisah yang kami akan kongsikan bersama dengan anda pada hari esok. Jadi pastikan anda bersama dengan kami Wanita Hari Ini Extra jam 12.30 hari Sabtu. Saya dan Fahrin undur diri dulu untuk hari ini dan pastikan anda semua jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Salam berkat, salam rahmat. Assalamualaikum. Urus mata-watanya, Usahawati, ibu istri permaisuri. Dia Usahawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Usaha